Ya, kalau ingin terus memastikan kemenangan, yang kemenangan ini pula tidak sah, kemenangan ini bercanggah pula, saya rasa ini bukanlah cara yang terbaik. Ya, tuan-tuan, ini bukanlah cara yang terbaik. Jadi saya berharap, ya, jangan pula jadikan ini sebagai cara untuk dah problem dengan ni, orang dah tak percaya, rakyat tak percaya dengan darurat, pergi pula nak minta sokongan dari Arab pula. Rakyat tengah susah ni. Rakyat sedang susah, rakyat sedang memerlukan sangat-sangat sokongan dan sebagainya. Janganlah permainkan rakyat. Ya, tuan-tuan, tak permainkan rakyat kah? Yang kamu dapat gaji, lepas tu pergi cuti sampai 55 hari. Tak mainkan rakyat. Ini mainkan rakyat namanya. Jadi kalau begini cara kamu mencontohkan cara mentadbir sebuah negara yang demokrasi seperti Malaysia, saya rasa ini bukanlah cara yang terbaik. Jadi tuan-tuan, mari kita berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat, ya, dengan cara yang betul. Ya, apa yang sebenarnya terjadi kepada negara kita ini, kita kena peka lagi. Sebab itu saya ulang kali, bagi rakyat yang merdeka seperti kita, dari sebuah negara yang merdeka, kita harus mengatakan kepada pemimpin yang ada sekarang ni, kamu berlaku jujur. Kalau tak mampu, katakan tak mampu. Sebab kamu nak korbankan ini bukan sikit, bukan 10 orang, 20 orang. Ini jutaan rakyat. Yes, kita korbankan sesuatu yang sangat-sangat tak masuk akal. Kalau kamu korbankan 1-2 orang atau 1-2 parti, no problem. Tapi sanggupkah kamu nak korbankan seluruh nasib rakyat Malaysia ni? Dan ini yang kita kata, apabila kita sebut kenapa rakyat mesti turun tanda tangan, sampaikan mesej kepada pemerintah hari ini supaya kita terselamat daripada masalah-masalah yang lebih besar. Kalau negara sudah tak mampu nak bayar hutang, negara sudah collapse, masa itu kita nak minta tolong dengan siapa? Sebab itu kita kata, berulang kali kita sebutkan perkara ini. Ada orang kata, nak jumpa Arab Saudi ni sebab nak tambah lagi. Kalau dulu dia orang bising apa? Bila lagi nak tambah kota? Masa zaman PH dulu, Kak Sharifah. Bila lagi nak tambah? Jenuh pula mujahid, pergilah menghadap dapat tambahan. Jangan lupakan jasa mujahid. Sekarang ni saya nak tanya, kita nak tunggu Muhyiddin balik ni dapat tak tambah kota? Tambah kota dapat atau tidak? Kalau tak dapat, maknanya kopi RU. Ini untuk PRU katanya. Jadi kalau kata sekadarkan nak mencari duit PRU, takkan tak cukup. Duit komisen dah banyak dah ni. Komisen vaksin. Hari ni dah tun pula hari ni dah divaksin. Saya bukan anti vaksin. Jangan ini 50,000 pula saya nak kena bayar. Tak ada siapa nak membayar. Kalau menteri tak apalah gaji 50,000. Bolehlah dia bayar. Kalau kita ni nak bayar apa? Dah tinggal modal bercakap je dah. Dah tinggal, kata dia orang Perak, dah tinggal gusi dengan lidah je dah. Aduh tuan-tuan, jangan buat hal, ya. Saya bukan anti vaksin, tapi saya ingin mengingatkan risiko-risiko yang telah disebutkan oleh pakar-pakar cukup banyak dalam video, dalam segala macamnya. Jadi kalau rasanya kita ready untuk menerima risiko, memanglah orang kata itu berapa 0.0 berapa persen. Tapi mana tahu tengok yang 0.00 tu kita. Tengok sengit. Dah sengit tuan-tuan. Kalau dah nikah tak apa. Kalau tak nikah, takkan nak cari orang sengit juga. Kata dia kawan dia, tak apa Pak Mus katanya. Kalau orang sengit,
cari yang jodohnya RM1 juga. Mana mahunya. Kalau boleh orang nak lurus, mana nak cari orang RM1 pula. Okey tuan-tuan, saya bukan nak mengatakan vaksin dan sebagainya, tak mau ya. Tapi Tun katanya dah selesai lah. Lepas tu siap pula lagi taruh nama di situ. Tak ada ke orang lain. Ini vaksin tertua. Ada buat status hari ni. Ada orang buat status hari ni, dia kata hari ini berlakulah sejarah seorang yang paling tua sehingga 7 Mac telah mendapatkan vaksin. Jangan tengok siapa tengok tu dengan sini. Aduh. Tak apalah. Okey lah tu kan. Okey tuan-tuan. Jadi kita nak persoalkan, kalau Saudi nak bantu, okey, kita nak tengok. Kita jangan kata apa-apa. Saya nak tengok berapa bilion Muhyiddin Yassin bawa untuk bantu ekonomi. Berapa bilion Raja Arab ni nak bantu. Baru betul. Barulah betul. Tapi kalau sekadar pergi jenguk sana, lepas tu dia setakat makan nasi Arab dekat Kampung Baru ni pun ada. Buat apa? Lepas tu saya ambil gambar tangkap dengan Raja Arab. Raja Arab, dia tengok aja. Ini boleh makan, tak boleh makan kita. Raja Arab ni, ingatnya Arab ni baik ke? Raja Arab ni tengok siapa yang dibunuh oleh kuncu-kuncu Saudi. Siapa dia yang kena bunuh dekat wartawan ya, dibunuh di Turki. Jadi jangan terlalu nak menjual. Ada orang nak jual. Oh, nampak ini kita punya pemimpin dah jumpa dengan Raja Arab, Raja Saudi. Oh, ini yang menjaga. Saya dengar dalam radio, dia kata inilah raja yang telah menjaga 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Menjaga betul, tapi panggil berteruk pada syaitan. Pasal apa saya katakan begitu? Tuan-tuan tahu tak, sampai sekarang ni Yaman itu hancur. Salah satu sebabnya ialah dihentam oleh Saudi. Okey, ada orang kata memang patut pun Yaman kena hentam dengan Saudi. Saya tak setuju. Walaupun kita tahu Syiah Houthi ini mendapatkan bekalan senjata dari Iran. Yes. Tetapi tuan-tuan, yang mengatakan seolah-olahnya kononnya nanti mereka nak serang Saudi, itu tak masuk akal. Dan kita ibarat macam ada nyamuk masuk dalam kelambu, yang kamu bakar kelambu buat apa? Kata dia orang-orang kampung lah, kalau ada seekor nyamuk, marahkan nyamuk seekor, pergi bakar kelambu pula buat apa? Tak boleh macam tu tuan-tuan. Jadi apa sebenarnya yang nak dicontohkan oleh Saudi? Saya tak nampak. Sebab itu ketika Raja Malaysia membuat keputusan, walau bagaimanapun PH membuat keputusan mengambil semula tentera kita dari Yaman. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada lagi perperangan antara negara ini, Yaman dan Saudi. Jadi kalau sekadar itu, saya kata, kalau sekadar nak pergi ke Mekah, nak ceritakan kepada rakyat Malaysia, kononnya kita ni orang baik, orang soleh, pergi Mekah, pergi jumpa Raja Arab, nak buktikan kononnya kepada orang kampung, tak payahlah. Saudi bukannya yang terbaik. Saudi lah salah sebuah negara yang menghancurkan Dr. Morsi. Walaupun saya tahu ada beberapa orang yang sangat-sangat taksub dengan Saudi ini. Tapi tuan-tuan, sejarah terbukti mereka memainkan peranan untuk menjatuhkan mana-mana negara yang ingin melaksanakan sistem demokrasi. Jadi Muhyiddin nak pergi sana nak belajar demokrasi. Nak belajar demokrasi dengan Saudi, minta maaf lah. Sebab itu saya kata, kalau Raja Arab itu hari katanya Raja Arab dah bagi duit kepada Najib. Sekarang ni nak buat lagi sekali ke ataupun macam mana? Wallahu a'lam. Ya, saya tak nak. Yang penting rakyat Malaysia kita menunggu
Muhyiddin balik saja dekat airport besok, katanya pergi seminggu. Balik saja kat Malaysia, kita nak tunggu berapa bilion Raja Arab bagi kepada Muhyiddin. Barulah okey. Tapi kalau sekadar, alhamdulillah, saya telah umrah, saya telah buat itu, saya dah buat ini, tak payahlah nak cerita kepada rakyat. Rakyat pun tahu. Sekarang ni rakyat susah nak makan. Hari ini saya tengok tuan-tuan, Kuala Lumpur, Kelang, Shah Alam, udah macam raya haji. Punya ramai orang manusia. Sebab apa nak keluar? Besok anak-anak sekolah, sebahagiannya. Lepas tu hari ini pula dapat pula makan ramai-ramai. Jadi rakyat pun keluar lah. Punyalah teringin nak tengok negara demokrasi. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kalau masih ada darurat, hari-hari pula dalam radio, TV ceritakan, kita proklamasi darurat ini telah dipersetujui oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tak payah guna nama raja. Kamu berpolitik, semua nak menempel aja dengan raja-raja ni. Dan saya berharap raja-raja Melayu janganlah bagi sangat muka kepada puak-puak ni. Apa untungnya? Apa untungnya? Takkan saya cakap macam ni nak tangkap saya pula. Saya kata, mohon raja-raja Melayu, duli-duli Yang Maha Mulia raja-raja Melayu, tolong, ini bukan solusi. Tolong hentikan darurat. Tolong buka parlimen. Arahkan. Tak payah nak cakap banyak. Tak payah nak tunggu nasihat daripada Muhyiddin Yassin. Dia pun bukan sah. Dia bukan Perdana Menteri yang sah. Dia 1 Mac 2020, saya ulang banyak kali supaya masuk dalam kepala kita. 1 Mac, semasa mereka mengangkat sumpah, Pakatan Harapan ada 114 SD. Jadi, kalau 114 SD ada di tangan Pakatan Harapan, bermakna, kalau 222, bermakna Perikatan Nasional Tebuk Atap ini hanya ada 108. 108 dengan 114, mana yang majoriti? Yang majoriti sudah tentulah Pakatan Harapan. Tapi oleh kerana mangkuk, kita diperbodohkan oleh politikus-politikus ini. Okey tuan-tuan, saya dah bercakap lah pasal Muhyiddin Yassin ni. Saya nak tunggu apa yang Muhyiddin Yassin bawa selepas balik daripada Saudi nanti. Kalau bawa sekadar senyuman dan doa, tak payahlah. Esok sampai dekat airport, alhamdulillah, baca doa. Lepas itu rakyat minta lagi ni. Semalam saya dah cerita. Kalau saya dah cerita dah, ada rakyat sekarang ni tuan-tuan punya susah. Tadi masa di dekat Masjid India, dekat CM tadi datang, abang saya dah tak cukup. Walaupun saya tahu orang muka-muka ini style gitulah abang, tinggal RM12 lagi saya tak cukup nak balik ke sana, nak balik sini. Tapi tuan-tuan, rakyat susah. Semalam saya dah bagi info, ada rakyat yang dah tak tahan dah ni, yang tak tahu nak buat apa dah ni. Abang, tolonglah abang, saya dah nak pergi ke gereja dan nak minta bantuan di gereja. Jadi macam mana sampai begitu sekali? Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita dah bagi tahu berulang kali, jangan buang masa. Apa yang kita harapkan daripada rakyat Malaysia, turun tanda tangan. Bantulah kempen ini. Kita nak parlimen dibuka, kita mau darurat dihentikan, kita minta Perdana Menteri kita ni letak jawatan dan serahkan kepada Dunia Maha Mulia Agong kita. Dan kita nak sampaikan mesej ini ke seluruh dunia. Sampaikan kepada seluruh dunia bahawa Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang haram. Kerajaan yang tidak sah menurut kepada perlembagaan negara kita. Okey tuan-tuan, saya tak boleh lama-lama. Sekarang dah berapa minit? Ada 2 minit lagi, 30 minit. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan sekali lagi, kami sedang mengumpulkan tanda tangan dari seluruh rakyat Malaysia. Dan saya berharap isu-isu yang terkini ini
saya berharap tuan-tuan tolong sebarkan, terutama sekali ke kawasan kampung-kampung, sebab makcik-makcik di kampung ni tak faham. Dia ingat bila sampai saja ke Mekah, ada orang pergi Mekah, oh ini tandanya bagus dah ni, pemimpin kita ni diiktiraf. Minta maaf tuan-tuan, ya, kita sampaikan isu ni. Dan ada yang menarik juga. Musa Hitam membuat satu pernyataan hari ini, iaitu katanya sepatutnya Anwar sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Beliau adalah mantan timbalan Perdana Menteri, dan saya nampak dia lebih jujur dari Mahathir, lebih jujur dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kalau Musa Hitam telah menyampaikan dengan baik, ya. Dan saya dengar juga komen daripada Rafidah Aziz. Mereka ini adalah kelompok yang sangat dekat dulu dengan Mahathir. Tetapi kebelakangan ini nampaknya lebih objektif, ya, lebih jelas. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini 30 minit. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semua sihat walafiat, sukses selalu. Dan kalau boleh jangan lupa kita hentikan COVID-19 ini, apa cara sekalipun, tak kiralah cara apa pun kita nak hentikan supaya kita semua dapat bergerak bebas seperti dahulu, supaya ketika raya puasa nanti, Aidilfitri nanti, dan juga Aidil Adha nanti, kita dapat berkunjung antara satu sama lain seperti mana tahun-tahun yang lalu. Semua ini akan dapat kita nikmati apabila kita semua dapat memenangkan, ya, dapat mengembalikan mandat rakyat, dapat bertindak bersama, dapat bermohon kepada Allah juga bersama. Saya menyeru kepada Perikatan Nasional, antara kejahilan mereka adalah mereka telah merampas kuasa, dan akibat daripada rampasan kuasa ini tidak ada mana-mana ulama yang besar di dunia ini yang mengiktiraf mana-mana keadaan ataupun kejadian ataupun perubahan secara rampasan kuasa. Carilah mana-mana pun, tak ada siapa ulama yang berani mengatakan itu dibenarkan oleh syarak. Tetapi apa yang berlaku di negara kita, inilah tipu demi tipu demi tipu demi tipu. Akhirnya negara kita hancur lebur, kedutaan dah mula lari, pelabur dah berangkat dan sebagainya. Tak mahu nak cerita panjang-panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lawan tetap lawan, lawan sampai menang, lawan sampai PM tumbang, lawan sampai kita ke Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.